Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepat jam 3 petang kita jumpa sekali lagi. Boleh kan? Kejap ya, cikgu tengah tengok ni sekejap. Okey, semua sihat ke hari ni? Ada lagi ke hari ni? Semua sihat ke? Semua sihat ke? Hello, hai. Halo Akila. Okey, semua sihat ke? Dah boring ke belajar fizik ni? Tak apalah, kejap lagi, sikit lagi. Sebab kita kalau kita habiskan cepat, nanti kita akan cuba untuk jawab ataupun buat teknik-teknik untuk jawab soalan-soalan peperiksaan lah. Sekarang kita tak boleh lagi fokus kepada teknik-teknik sebab silibus kita tu belum habis lagi. Jadi kita belajar semua benda tu supaya kita tahu dulu at least sikit ataupun secara secara overallnya kita dah tahu, barulah kita boleh masuk pada teknik menjawab. Pada masa tu kita akan ulang kaji pula. Boleh, kita akan cuba ulang balik lah. Sihat dan bersedia untuk fizik. Bagus Gorver. Gorver ni bagus. Dia kata dah bersedia untuk fizik. Okey, semalam cikgu ada save life tu kan? Jadi ke? Saya dah rasa dah jadi save line semalam. Selepas beberapa lama dah jadilah, alhamdulillah. Okey. Sekali lagi cikgu kata cikgu akan live ni di dua tempat, di dua media sosial. Amazing. Hai, join. Di Facebook page Pusat Tuition Faizal Jaya Nilai dan di Instagram IG Azam.Mahasan. Boleh dapati kat situ. Nanti nak join. Hai. Okey. Sepanjang PKP ni selain pada belajar fizik, belajar juga benda lain kan? Benda lain tu tak susah sangat tu. Kan? Fizik pun tak adalah susah, tapi boleh lah. Betul. Kalau ada apa-apa masalah, boleh terus tulis kat situ. Nanti cikgu cakap awak tak dengar ke, ataupun tak nampak tulisan ke, boleh komen terus. Ataupun ada soalan, boleh terus komen, supaya cikgu boleh respon dengan teruslah. Cikgu ada baca komen-komen ya. Cikgu akan terus respon dekat komen-komen, dekat Facebook boleh, dekat Instagram pun boleh. Terus ada depan cikgu ni keluar komen dia. Okey, kita tengok yang semalam. Irin, hai. Fikri Firdaus, hai. Sedikit yang semalam sebelum kita tunggu yang ramai datang. Cikgu menjangkakan ramai hari ni. Sebab awak share kan? Tak. Kalau tak share sama macam semalam ya. Kalau share mungkin ramai lagi boleh tahu. Lain kali boleh share lah. Mana Insta famous tu, harap share tau. Insta famous FB famous ada? Tak ada. Boleh share ataupun boleh bagi tahu kawan. Kenapa pasal Google Classroom tu? Kenapa saya masuk kod tak jadi? Sudah full ke? Dia tak, dia full. Google Classroom masuk kod tak jadi. Nanti screenshot cikgu sampai mana dia tak jadi. Nanti cikgu cuba tolong. Google Classroom ni dia kena pakai email yang tak boleh email Gmail. Email tu yang sekolah bagi .@moi. Macam tu. Tak boleh pakai yang Gmail punya. Okey, Nadira Azmi hai. Okey, yang semalam dulu kita bincang yang semalam sekejap. Kalaulah cikgu kata cikgu ada satu, cikgu buat 3D gambar dia hari ni. Cikgu harap keluar gambar kat sini. Sebab 3D kan. Kalau cikgu buat 3D gambar dia dulu, sebab semalam mungkin ada orang tak boleh bayang bila terus 2D. Atau juga mungkin dia tu dah masuk lewat live cikgu tu, dia tak perasan yang awal tu cikgu dah tu lukis 3D. Okey, cikgu ada dua magnet macam tu, utara, selatan. Dan tengah-tengah ni nanti cikgu ada satu kabel.
Boleh. Kabel ini tiba-tiba masa dia tidak ada, bolehkah kita sambung ni? Boleh komen ya. Kalau ada apa-apa masalah boleh komen. Boleh? Okey. Kalau masa dia tidak ada apa-apa, kalau macam ni, cikgu pun lukis dalam bentuk 2D dia. 2D dia, kita ada utara, ni sama, ni 3D. Ini 2D dia, kan? Ini dia ada utara, cikgu ada selatan dekat sini. Kat tengah-tengah ni cikgu ada satu kabel, satu konduktor. Konduktor ialah suatu benda yang boleh mengalirkan arus. Tak kisahlah dia apa, dawai ke, wire ke, yang boleh mengalirkan arus kita sebut konduktor. Kalau dia tidak boleh mengalirkan arus ataupun dia menghalang pengaliran arus, kita sebut sebagai penebat ataupun insulator. Boleh? Fikri Firdaus, okey. Alhamdulillah Fikri Firdaus dah macam ni. Saya harap Fikri Firdaus stay dengan kita. Macam semalam keluar awal kan. Tak tahu, cikgu pun tak tahu dia keluar ke tak keluar. Okey, cikgu teka ya. Okey, sini kalau kabel, maka kat sini cikgu ada macam ni lah. Dalam 2D. Ni 3D, 2D. Boleh? Okey, apa yang kita belajar semalam ialah apabila kita ada satu magnet kekal, antara magnet ini akan adanya medan magnet, betul? Akan ada medan magnet. Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Medan magnet tu tak nampak. Tapi dia akan experience force. Akan dia mengalami daya. Dia akan memberikan daya. Daya maksudnya dia tolak atau tarik. Bila ada interaksi lah. Boleh. Itu sifat bagi medan magnet. Okey, so medan magnet ni memang ada daripada utara ke selatan. Kalau cikgu boleh lukis, dia daripada utara ke selatan macam ni. Cikgu boleh lukis utara ke selatan macam ni. Medan magnet ya, medan magnet memang utara ke selatan. Boleh. Okey, seterusnya. Seterusnya kita kata dia ni tiba-tiba ada arus. Arusnya bergerak ke mana? Arusnya bergerak daripada depan sini masuk ke dalam sana. Ini arus bergerak. Tengok arus bergerak. Arus cikgu ni. Warna hitam ni arus ni. Arus. Okey, arus. So, arus bergerak dalam kabel ini, dalam wire ini, dalam konduktor ini, arus bergerak. Dalam dekat 2D, gambar dia mesti sini adalah pangkal. Pangkal means arus bergerak ke sana, ke dalam sana. Boleh? Okey. Bila pangkal, maka kat sini akan ada juga magnetic field. Akan ada juga medan magnet. Akan ada juga medan magnet, betul? Okey, kalau ada medan magnet, arah mana medan magnet? Kita boleh guna petua genggaman tangan kanan untuk tahu medan magnet kat sini. Dia kata guna tangan kanan, arus ini medan magnet dia. Arus ini medan magnet dia. So, medan magnet dia macam ni. Boleh? Medan magnet dia macam ni. Oh, tak besar ke cikgu lukis? Saya cuba lukis besar sikit supaya lebih jelas. Boleh? Utara, selatan. Ini ada ni. Nampak saya. Lebih besar. Tak cakap. Boleh. Okey. So, medan sini ada magnetic field lah. Medan magnet daripada utara mesti masuk selatan. Sini ikut arah petua genggaman tangan kanan. Pergi sana, masuk. Ini ialah arah magnetic field. Arah magnetic field dia ikut arah jam. Dalam kes inilah sebab dia pangkal. Okey, bila dalam keadaan macam tu, bila tadi tak ada arus, dia duduk saja. Bila ada arus, ada medan magnet kat sini. Dan kat luar ni memang ada medan magnet. So, cikgu kata semalam akan berlakulah saling tindakan. Boleh, akan berlaku saling tindakan antara apa? Antara medan magnet yang disebabkan oleh konduktor pembawa arus dengan medan magnet yang disebabkan oleh magnet kekal.
So apa jadi saling tindakan itu? Kalau dalam lukisan ini kita akan dapati bahawa okey, yang ni lagilah masih sama. Yang daripada sini dia banyak sini ni. Tengok ambil terus daripada sini Yang daripada sini kita akan dapati dia dah terpengaruh untuk ikut medan magnet yang disebabkan oleh konduktor pembawa arus. Yang kat sini pun disebabkan oleh ikut juga. Yang sini pun ikut juga. Menyebabkan, yang bawah sekali tak ikutlah, dia pun malas. Yang menyebabkan sini ketumpatan dia tinggi, banyak garis, sini sikit garis. Menyebabkan apa? Menyebabkan ada cikgu sebut sebagai daya. Menyebabkan daya terhasil. Daya ini namanya daya magnet. Boleh? Medan ini namanya medan lastik. Boleh, nama medan lastik. Macam lastik kan, kita tarik batu tu, kalau jenis batu tarik, lepas dia akan bergerak ke sana lah. Itu mungkin lebih kurang. Catapult field, medan lastik. Itu daya magnet terhasil. So, apa jadi? Semalam ada juga di Facebook tanya, apa jadi? Apa jadi dia kata, apa beza antara nanti ada daya ke bawah, ada daya ke atas. Okey, daya ni apa jadi sebenarnya ialah, kalau dalam gambar 3D cikgu tadi, kalau ada garis ataupun ada kabel tadi, bila on saja current, dalam kes ini, dia pun akan tolak. Akan ada satu daya. Daya tolak dia ke bawah, jatuh dia ke bawah. Boleh? Kabel tadi duduk tengah-tengah ni, tiba-tiba jatuh ke bawah. Boleh? Kalau daya tu ke atas, kabel duduk tengah-tengah, on dia current, tiba-tiba duduk atas. Tolak ke atas. Kalau dia tak ada current, dia boleh duduk tengah-tengah. Boleh? Kenapa dia tak ada current, dia boleh duduk tengah-tengah? Boleh? Boleh komen ke? Kenapa dia tak ada current, dia boleh duduk tengah-tengah? Dia boleh stay kat tengah tu. Kenapa kalau tak ada current, dia boleh stay kat tengah? Boleh? Di Facebook pun boleh komen. Cikgu rasa cikgu tak ada line dekat Facebook tu. Boleh komen. Cikgu akan cuba jawab komen tu. Boleh. Kenapa? Boleh ke? Boleh respon. Kenapa? Sebab dia tak ada medan magnet. Ya. Siapa yang tak ada medan magnet? Aurora Ainul kata sebab dia tak ada medan magnet. Betul? Siapa yang tak ada? Sebab tak ada daya kerana tidak ada saling tindakan. Betul? Tak ada saling tindakan. Kenapa tak ada saling tindakan? Jawab tu Aurora dah bagi tahu, kerana tidak ada medan magnet. Medan magnet yang mana tak ada? Sebab ada dua medan magnet kan? Medan magnet yang mana tak ada? Betul. Bagus. Medan magnet yang medan magnet yang mana tak ada? Konduktor. Medan magnet yang disebabkan oleh ataupun yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus. Faham? Sebenarnya benda ni kalau faham sampai tahap tu, syukur Alhamdulillah. Sangat-sangat baik. Tunggu soalan ni. Dia tunggu soalannya, insya-Allah boleh jawab. Jangan hafal sangat. Hafal means kita tak tahu kenapa benda tu berlaku. Nanti bila soalan tu pusing sikit ataupun soalan tu tanya secara lain daripada kebiasaan, kita dah goyah kan. Medan magnet sementara. Betul, medan magnet sementara. So dapatnya kan. Boleh ke? Okey, bagus tu. Okey, sekarang sebenarnya kita masih lagi dalam subtopik yang sama. Cikgu pun sebab cikgu buat yang hari ini khusus sambungan dia sikit supaya dia lebih jelas. Untuk yang kedua, bahagian kedua ini ialah tentang kalaulah cikgu kata cikgu ada dua kabel. Tengok cikgu ada dua kabel. Okey, sebelum tu ingat lagi yang semalam juga kita kata, okey, kalau selain daripada kita lukis gambar rajah ini, kita juga boleh tentukan arah dia
menggunakan peraturan tangan kiri Fleming, kan? Fleming left hand rules. Peraturan tangan kiri Fleming. Macam mana rupa peraturan tangan kiri Fleming? Tangan kiri Fleming macam ni. Dia ada 3 jari yang bersudut tegak antara satu sama lain. Semua sudut tegak. Ini dengan ni pun sudut tegak, ini dengan ni pun sudut tegak, ini dengan ni pun sudut tegak. Sudut tegak. Okey, first finger dia kata semalam adalah feel. First feel. Feel maksudnya medan. Boleh? Suliza Ali hai. First finger ialah feel. Second finger ataupun jari tengah ialah arus. Boleh? Arus. Dia ni ikut anak panah ni. Jari kita ni dah ikut anak panah. Ni ikut anak panah. Okey. Yang ibu jari ialah apa? Ibu jari ialah daya. Kan? Ibu jari ialah daya. Boleh? Okey, boleh respon dia dekat FB boleh, dekat IG boleh. Nanti cikgu baca komen-komen. Komen-komen semua ada kat depan cikgu ni. Okey, so kalau dalam kes ini cikgu kata buka satu-satu. Jangan gelojong sangat. Buka satu-satu. Macam mana buka satu? Buka yang first dululah sebab dia first finger. First finger medan, utara, selatan. So utara, selatan. Tengok ni utara, ni selatan. Ni utara pergi selatan lah. Anak panah dia ni, cikgu kata anak panah. Okey, lepas tu dah betul utara selatan. Utara selatan jangan gerak lagi lah. Tangan mesti macam ni dah lah. Okey, yang kedua buka dia punya jari. Jari tengah ni ke depan. Ini ialah arus. Boleh? Jari tengah ni ke depan, ini ialah arus. Tapi arus kita ini adalah ke dalam sana. Pangkah tu. Pangkah maksudnya ke dalam. So, yang medan ini jangan gerak. Yang jari arah anak panah tu ataupun arus tu akan gerak ke dalam. Boleh. So, ke dalam sana adalah arus. Ini medan. Betul lah, utara, selatan medan, arus ke sana. So, seterusnya barulah buka ibu jari. Ibu jari menunjukkan daya. Ini ialah daya. Boleh. Za. Dah. Aiza. Daya. Betul. Aurora daya. Daya. Aurora jawab cikgu tanya tadi. Shikin. Hai Shikin. Akhirnya join juga. Jangan cakap macam tu. Shikin ada. Kan? Okey, boleh? Dah dapat ini. Ini daya dia. Sekarang cikgu kata, kalaulah cikgu ada 2 kabel, macam mana berlaku? Okey, boleh? 2 kabel. Cikgu pun lukis kat sini ya, 2 kabel. Cikgu lukis besar-besar ni. Kalau tak nampak beritahu ya. Cikgu lukis 2 kabel. Cikgu kata, cikgu ada sini utara, sini selatan. Cikgu ada kabel yang pertama sini. Kabel yang pertama sini cikgu pangkah dah. Cikgu titik lah, titik. Kabel yang pertama sini titik. Kabel yang kedua sini pangkah. Titik means apa? Arus bergerak keluar sini. Tak? Pangkah maksudnya arus bergerak ke dalam sana. Okey. Kita pun nak tahu apa akan jadi. Hai Gurber. Baru dapat ilham. Kenapa live video pause ni? IG Facebook. Konduktor akan berputar. Ya Allah. Airara. Konduktor akan berputar. Konduktor. Kontak. Okey. Konduktor akan berputar. Macam mana? Pause lagi. Pause ke video cikgu ya? Dekat IG ni. Dekat IG pause ke video cikgu? Nanti cikgu cakap-cakap pause ya. Gerak ke pause? Internet saya. Pause lah. Kita end buat baru. Kita end lah buat baru ya dekat IG kejap. Tunggu yang di Facebook.
Tak cikgu? Okey tak? Okey saja? Oh, dekat cikgu je pos ni. Okey saja? Okey saja. Okey saja, kita teruslah. Okey, seterusnya tengok dulu. Kalau kita nak lukis dia, macam mana nak lukis? Asal dia, kita lukis dulu untuk rujukan kita. Utara memang ada satu yang pergi selatan asal. Utara memang pergi selatan satu. Ini untuk rujukan kita nanti. Okey, kalaulah guna petua tangan kanan, genggaman tangan kanan, arus keluar, maka dia adalah lawan arah jam. Kalaulah ni dia ikut arah jam, guna petua genggaman tangan kanan, ikut arah jam. Yang ini lawan arah jam. Kita dapati nanti dekat sini kita akan dapati satu. Oh, dia ikut kawan ni. Sampai sini dia ikut kawan dia ke sana ni. Sini ikut kawan dia ke sana. Sini ikut kawan dia ke sana. So, kita dapati akan ada dua daya yang bertindak. Betul? Kat sini, daya tu bertindak arah sini. Daya F. Sini, daya tu bertindak arah sini. F. Boleh? Okey saja. Okey. F. Kalaulah cikgu kata tak nak lukis, tak apa. Kita masih lagi boleh petua ataupun peraturan tangan kiri framing. Cikgu buat satu-satu ya. Utara selatan cikgu tak ubah. Sini keluar, arus keluar. Yang ini arus keluar, betul? So sini adalah daya. Ni daya. Yang ini utara selatan, betul? Arus masuk, arus buka dulu arus, baru cari yang dia masuk. Lepas tu barulah dapat daya. Kita nampak ada pasangan daya. Balik. Ada pasangan daya. Yang ini tolak ke atas, yang ini tolak ke bawah. Okey, kalau dalam 3D, macam mana cikgu buat benda ni? Bukan cikgu buat. Macam mana kita buat benda ni? Kalau dalam 3D ni, cikgu lukis balik, cikgu dah ada, boleh, utara selatan, cikgu ada satu gegeleng wire tengah. Cikgu ada satu gegeleng wire tengah. Jadi ke tak tahu? Gegeleng wire tengah. Gegeleng wire ni lebih kurang macam ni. Cikgu ada wire. Boleh? Okey saja. Okey saja ke? Set pause je. Okey, cikgu ada wire. Cikgu pun gelung dia pada satu, boleh besi, boleh. Cikgu letak guna kotak ni. Supaya apa? Supaya cikgu boleh tulis nanti. Cikgu pun gelung dia pada satu kotak. Katalah cikgu gelung dia. Tengok, cikgu gelung dia. Ya, oh. Boleh. Cikgu gelung dia. Jadi ke tak, tengok dulu. Cikgu pun gelung dia. Cikgu gelung dia macam. Boleh. Ya, cikgu gelung dia macam tu. Okey, ada. Yang tu yang berputar cikgu. Betul, Aurora. Yang ni yang berputar. Aurora I know. Betul, Aurora I know. Bagus, Aurora I know. Kita belajar. Okey, cikgu pun letak macam ni. Kat mana cikgu letak benda ni? Cikgu gelung banyak lah, banyak. 500 sikit. 5,000 lah, banyak. Cikgu buat sikit lah. Banyak nanti penat cikgu. Boleh. Cikgu letak kat mana benda ni? Cikgu pun letak antara tengah-tengah antara utara dan selatan. Dalam magnet lah. Ada magnet. Cikgu letak tengah-tengah. Boleh. Cikgu letak tengah-tengah. So, apabila Aurora gelap ke apa tu? Okey. Apabila ada arus mengalir kat sini. Cikgu pun lukis kat sini. Arus mengalir. Tengok. Arus mengalir kat sini. Arus mengalir kat sini. Pergi kat sana. Oh, tak nak. Cikgu nak buat arus mengalir daripada sini. Sebab cikgu ikut yang bawah. Cikgu arus mengalir daripada sini. Arus mengalir daripada sini, pergi sana.
balik semula sini. Balik sini. Boleh? Kalau tengok daripada depan, kat sini arus pergi belah sana. Kat sini arus datang belah sini. So, apa cikgu dapat? Boleh? Cikgu duduk kat situ dalam tu. Kat sini, kalau tengok kat sini, gambar cikgu ni. Dekat belah sini, arus pergi belah sana. Tu cikgu nak guna kotak ni. Boleh lukis. Kalau kat sini, arus pergi belah sini lah. Dah dibalik semula. Takkan dulu nak pergi belah sana, nak pergi mana? Sebab cikgu gelap dia kan. Boleh? Boleh faham ke? Internet tak okey sikit hari ni. Tak tahulah kenapa. Okey, so apabila dalam keadaan macam ni, kalau kita tengok yang tadi, kita dapati yang belah sini, yang arus masuk, akan ada satu daya tolak dia ke bawah. Yang belah kiri cikgu ni, belah kiri cikgu ni, cikgu label lah, cikgu label sini A, B, C, D. Yang belah CD ni, yang belah CD, yang belah ni belah CD yang ni belah A, B. Boleh faham ke ni? Respon kejap boleh faham ke? Nanti cikgu cakap, awak tak faham. Kita nak boleh faham cikgu, alhamdulillah. Guru berkata boleh faham. Okey, so kalau boleh faham cikgu terus. Kan? Cikgu lupa semalam pagi tadi cikgu ada masukkan 2 soalan SPM dalam Instagram dekat feed tu. Cikgu letak soalan berkaitan apa yang kita bincang semalam. Semalam tak sempat untuk kita bincang sebab cikgu perlu habiskan sampai faktor yang mempengaruhi dia. Sebab Instagram boleh 1 jam. Kan? Jadi cun-cun 1 jam. So cikgu akan berputar mengikut arah jam. Okey, kita tengok. Aura ini dah jawab ni. So cikgu letak soalan kat situ, boleh cuba jawab ataupun dalam Google Classroom cikgu UTUY 3VK. Yang tak boleh masuk boleh DM cikgu juga macam mana. Okey. So kat sini nanti akan ada daya ke bawah, yang kat sini pula akan daya ke atas. Boleh? Satu daya ke bawah, satu daya ke atas. Sampai sini, satu daya ke bawah, satu daya ke atas. Saya buang ni. Satu daya ke bawah, satu daya ke atas. Lama-lama dia akan pusing. Bukan lama-lama, terusnya dia akan pusing. Boleh? Biar faham sini dulu macam mana dia boleh pusing. Bila pusing, kan? Bila pusing, kalau letak sini kipas, jadi kipas. Letak situ blender, jadi blender. Letak situ mesin basuh, jadi mesin basuh. Semua benda yang berpusing disebabkan oleh arus elektrik, konsep dia yang ini. Itu kita sebut sebagai motor elektrik. Kita supply dia arus, kita bagi dia arus, kita on arus, maka dia akan pusing. Semua benda. Boleh? Yang pusing disebabkan oleh arus, itu ialah motor elektrik. Dalam tu pecah kan tu, dalam tu mesti ada magnet, mesti ada coil yang mesti ada coil. Boleh? Kita bagi coil, berbagi magnet, berbagi arus, dia akan pusing. Boleh? Dia akan pusing. Dia akan berputar mengikut arah jam. Betul, I know. Aurora, I know. Betul, Aurora, I know. Dia akan berpusing ikut arah jam. Ini yang kita sebut sebagai, ini nanti dia akan pusing ikut arah jam. Boleh? Yang ini kita sebut sebagai motor elektrik. Motor elektrik. Boleh? Kita sebut sebagai motor elektrik. Motor elektrik. Contoh paling mudah, kipas kat rumah kita. Kipas kat rumah kita, kita on switch, maksudnya kita bagi dia current. Bila sampai bagi dia current, proses ini berlaku. Ada pasangan daya yang terlibat. Boleh? Berawalnya ada saling tindakan. Antara apa? Antara medan magnet yang disebabkan oleh magnet kekal dan medan magnet yang disebabkan oleh arus tadi. Boleh disebabkan oleh arus tadi. Yang kita bagi arus tu. Maka saling tindakan itu wujudnya daya. Dan bila dia dalam bentuk gegeluk, satu daya akan bergerak ke atas, satu daya bergerak ke bawah. Ada pasangan daya. Pasangan daya ni lah yang menyebabkan dia tu akan berputar.
Easy. Easy. Ya, Gurubir. Easy. Konsepnya mudah. Itu je. Boleh? Bagi tahu dulu. Boleh ke dia tentang dia berputar ni? Letak sini kipas. Bilah kipas. Jadi kipas. Letak situ blender. Jadi blender. Benda sama. Asal dia pusing. Easy. Bagus. Easy. Asal dia pusing. Dia cakap. Asal dia pusing. Boleh? Ada ke nak sebut easy? Ada ke yang nak sebut easy? Boleh? Boleh komen kat situ. Nanti cikgu terus respon. Ingat ni live kita ni dia beza sikit dengan live yang lain. Oh, sebab kita dua hala. Yang kedua, betul. Fikri Firdaus tu dah faham lah tu. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau cikgu ingat, kalau orang tanya Cikgu Azam tu siapa? Cikgu Azam tu bukan GC, tapi menyampai dari hati, kan? Tu kena ingat tu tagline. Kalau dia kata ramai tak tempat kita tak ramai, tapi kita A+. Okey, settle. Ada soalan? Ada soalan ke tentang motor elektrik? Kita nak pergi sikit lagi. Okey, kalau tak ada, sebelum kita pergi macam mana dekat luar ni bentuk dia. Sebelum kita pergi, kalau cikgu nak tanya dulu, faktor yang mempengaruhi dia. Ingat balik, kalaulah tak ada arus, dia boleh pusing ke tak boleh pusing kalau tak ada arus? Tak ada arus, kita tak bagi arus. Macam tadi juga, kita tak bagi arus, dia boleh pusing tak boleh pusing? Ada tak daya ni kalau tak ada arus? Malam fikir dah. Ada tak daya? Dekat cikgu ni pause. Ada komen ke? Okey, Nur Fadilah. Boleh komen ya kalau ada soalan tentang motor elektrik, boleh komen. Kalau cikgu tanya pertama, faktor kita nak tahu sekarang ni, faktor yang menyebabkan dia pusing tu laju ke tak laju. Maka cikgu tanya dulu, kalau tak ada arus, dia boleh pusing ke tak boleh pusing? Tak boleh, tak boleh. Betul Aura, I know. Gurber. Betul. Dia tak boleh pusing lah. Sebab apa? Macam tadi, tak adanya magnetic field dekat sini. Kalau tak ada magnetic field dekat sini, kenapa tak ada? Sebab tak ada arus. Magnetic field tu ada bila ada arus. 3.1 hari tu kita belajar. 2 hari lepas. Kan? Okey, so bila tak ada arus, dia tak ada magnetic field. Okey, bila ada arus, baru dia ada magnetic field. Dekat yang bulat kecil ni. Bila ada magnetic field, barulah dia ada saling tindakan. Antara apa? Antara magnetic field dia dengan magnetic field yang asal dia ni, yang kekal. Daya tidak wujud, saling tindakan tidak ada. Betul? Betul? Okey, so kalaulah disebabkan tak ada arus, daya tak wujud, saling tindakan tak ada, maka kalau banyak arus, banyak daya. Sikit arus, sikit daya. Tak ada arus, tak ada daya. So, kita boleh kata faktor yang pertama ialah arus lah. Kan? Betul? Boleh? Yang di Facebook pun boleh komen, yang di Instagram pun boleh komen. Okey. Komen, nanti cikgu akan respon pada komen-komen tu. Depan cikgu ni ada komen-komen awak. So, kita kata arus. So, kita boleh sebut makin tinggi arus, makin kuatlah putaran dia. Makin tinggi arus, makin kuatlah putaran dia. Boleh? Makin tinggi arus, makin kuat. Macam kipas lah kat rumah kita, kipas. Kita on kipas, nombor 1. Betul? Slow dia gerak. Pam. Nombor 2, laju sikit. Nombor 5, lagi laju. Kenapa? Sebab nombor 1, kita bagi rintangan yang tinggi. Bila rintangan dia tinggi, arus dia lalu sikit. Slow dia gerak. Bila nombor 5 kita letak, rintangan dia cukup rendah. Menyebabkan arus banyak lalu. Bila arus banyak lalu,
dia pun berputar dengan daya dia ni lebih besar, maka dia berputar dengan lebih laju. Jadi faktor yang pertama arus. Okey, faktor pertama arus. Okey, good. Kan, kita kena tu kita kata bila kita faham, kita boleh relate lah, kita boleh ambil sikit-sikit. Bila faham, kita boleh manipulate apa pengetahuan kita. Kalau kita hafal, beza. Nanti kita hafal faktor dia arus, faktor dia bilangan lilitan, susah. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah kita je kata ni kita lilit tempat arus lalu. Kalau kita lilit banyaklah arus lalu dalam lilitan tu. So faktor yang kedua yang mempengaruhi dia ialah bilangan lilitan. Banyak bilangan lilitan, banyaklah kuatlah dia pusing. Boleh banyak bilangan lilitan. Okey, yang ketiga, jangan lupa kita bincang tu pasal arus dia. Jangan lupa bahawa dia juga tidak pusing kalau magnet ni tak ada. So, yang ketiga ialah kekuatan magnet. Kalau magnet tu kuat, laju dah dia pusing. Magnet tu lemah dia pusing. Boleh? Easy. Oh, begitu. Ya, begitu. Easy tak? Okey, yang ada terus dalam live cikgu ni memang gigih orang. Hari-hari ada kan? Terima kasih. Kan? Kalau boleh, share supaya orang lain dapat manfaat lah. Maksudnya boleh ajak kawan supaya dia juga dapat manfaat. Ajak tak ada masalah. Dia tak nak join tak apa. Kan? Kita join, kita dah cukup baik dah. Tapi sebagai kita kata usaha kita, bagi tahu dia lah supaya dia pun pandai macam kita. Kan? Okey, seterusnya ada soalan? Tak ada. So faktor yang mempengaruhi dia 3. 1 arus, 2 bilangan lilitan, 3 ialah magnet tu sendiri, kekuatan magnet. Okey, sikit lagi. Seterusnya, macam mana pula struktur ataupun structure bagi kita kata motor ni. Dia tak sampai sini, tapi ini konsep awal dia dulu. Bagi faham yang ini dulu, lepas tu dia ada sambung sikit. Okey, macam mana? Cikgu, kekuatan magnet atau medan magnet? Dia Aurora Aino tanya kekuatan magnet ke medan magnet. Faktor yang mempengaruhi dia ialah medan magnet ni lah. Medan magnet. Medan magnet itu dipengaruhi oleh kekuatan magnet. So kita kata faktor yang mempengaruhi dia ialah medan magnet kekal. Boleh. Cara untuk tingkatkan dia, tingkatkan kekuatan magnet lah. Macam tu. Kekuatan magnet menyebabkan medan magnet tu banyak. Benda yang lebih kurang sama lah, terminologi. Bagus, soalan yang bagus. Soalan yang bagus. Sebab dia akan tanya nanti dalam question tu kita nak jawab apa. So kita jawab medan magnet lah. Medan magnet. Kalau tanya macam mana nak increase the medan magnet, increase the kekuatan magnet. Boleh. Saya nak sambung struktur ni. Kalau dah faham ni cukup bagus lah. Struktur dia bukan sampai sini je lah. Dia ada magnet. Ni ada magnet. Boleh tak? Ni magnet. Ini coil ataupun gegelung. Sebab cikgu panggil gegelung ni, gegel ni. Ge tu sebab dia banyak kali gelung. Kalau satu kali gelung, kalau banyak kali gegelung. Betul. Dewasa dah. Patricia. Hai Patricia. Okey, seterusnya. Struktur ini dia ada penambahan sikit lah untuk jadikan dia tu sebagai motor. Macam mana? Okey, dekat sini dia akan ada satu gelang pecah ataupun cincin yang terbelah. Boleh, dia cincin yang terbelah macam ni. Ini namanya ialah commutator. Tengok label kat mana sini. Sini. Commutator. Commutator. Boleh? Dia pun sambung kat sinilah commutator ni dengan ni. Okey, sini dia akan ada carbon brush. Berus karbon. Berus karbon ni dia touch dengan commutator, tapi dia tak ada fix
join lah, dia tidak join fix. Dia tidak lekat. Dia touch je dengan commutator. Ini berus karbon, dia label sini. Nama dia berus karbon. Boleh dekat Instagram apa ni? FB cikgu ni berpusing dekat sini. Cik Puan Solehah, hai Cik Puan Solehah watching. Okey, berus karbon. Nanti untuk struktur bagi motor elektrik tadi, DC motor elektrik yang DC ni. Boleh. Tadi yang kita dah faham tadi tentang macam mana dia nak putar. Sekarang untuk memperlengkapkan dia lagi. So sini kita akan sambung kepada arus lah. Boleh, kita nak sambung dia pada arus lah, pada bateri lah. Kalau bateri lah, arus mengalir, maka arus akan mengalir kat sini lah, menyebabkan dia berpusing. Boleh. Okey. So commutator sikit yang orang sebut. Commutator ni ialah berfungsi. Boleh tak dia ni tak ada commutator? Tak ada, tak boleh lah. Sebab commutator ni dia akan okey. Boleh tulis dulu apa fungsi commutator. Tolong cikgu tulis kat depan tu, dekat komen tulis commutator ni apa fungsi dia, ialah menyongsangkan arah arus dalam gegelung. Boleh tulis satu. Menyongsang, fungsi commutator menyongsangkan arah arus dalam gelung. Boleh tolong cikgu tulis apa Boleh. Menyongsangkan arah arus dalam gelung. Tu fungsi commutator. Commutator ni dia songsangkan arah arus dalam gelung. Jadi cikgu terang macam mana. Boleh. Kalau tak ada dia tidak akan berpusing dalam satu arah. Okey, tu Gurber dah tolong cikgu tulis. Menyongsangkan arah arus dalam gegelung. Itu ialah fungsi commutator. Menyebabkan apa? Memastikan gegelung berputar dalam satu arah. Hasilnya memastikan gegelung berputar dalam satu arah. So gelung ni akan putar macam ni, dalam satu arah. Suka hatilah belah mana-mana, tapi dalam satu arah. Boleh? Itu kita kata fungsi commutator. Sebab tu dia pecah sini. Sebab itu yang dia pecah. Kita nak putuskan litar. Boleh. Hai KYSMF 2170. Hai Mrs. Anna Rosmali. Okey, boleh? Okey, so adanya commutator ini cikgu tulis ya. Adanya commutator ini menyebabkan gegelung kita ini berputar dalam satu arah. Commutator ini yang Gurber tulis tadi, dia fungsi dia ialah menyongsangkan arah arus dalam gegelung. Boleh. So, on sahaja litar, dia akan pusing sebab adanya saling tindakan. Hai. Dalam SPM, cikgu Sema kurang sangat cerita pasal ataupun soalan pasal motor. Cikgu lepas ni cikgu akan letak dalam feed satu, iaitu Instagram, iaitu soalan berkaitan dengan dia yang pernah keluar SPM. Pun cikgu rasa boleh jawab je, senang je. Tapi banyak tentang 3.3 yang kita akan belajar esok. Yang esok lebih mengelirukan sikit. Syafiq Effendi. Okey, menyongsangkan arah arus. Pavitra Devi. Hai. Untuk yang baru masuk ataupun baru bersama kita, cikgu cuba untuk live di Instagram Azam.Masan dan FB page
Pusat Tuition Faizal Jaya Nilai. Sudah beberapa hari dan cikgu cuba untuk live setiap hari sepanjang PKP ini, kecuali Jumaat, setiap hari jam 3 hingga 4 petang. Kita akan sembang-sembang, bincang. Sebab apa cikgu sebut sembang? Sebab awak boleh respon dalam apa ni, kita kata komen, terus cikgu akan respon. Bincang tentang fizik mengikut urutan silibus. Kita sekarang dalam bab 3.2, sambung yang semalam, tentang kesan daya ke atas konduktor pembawa arus yang berada dalam medan magnet. Semalam awalnya, hari ini aplikasi dia. Kita jumpa satu alat yang sangat penting sekarang, iaitu motor elektrik. Macam mana motor elektrik tu boleh berpusing macam kipas dengan kehadiran arus. Boleh? Kita pergi sekarang sehingga kepada kita ada commutator, kita ada berus karbon. Apa fungsi berus karbon pula? Berus karbon ni untuk menyambungkan litar luar kepada gegelung lah. Menyambungkan arus dari litar luar pada gegelung. Kita terpaksa guna berus karbon, tak boleh fix nanti dengan litar luar pun berpusing. Kita nak dia berpusing. Sini dia berpusing. Sampai commutator berpusing. Yang lain ni tak gerak. Boleh? Boleh ke? Okey. Cikgu rasa sebenarnya untuk dia kata setiap hari belajar fizik macam berat kepala. Dia bukan 1 jam ni, bukan kata kita sebenarnya belajar pun, kan? Kita just tengok kan live ni, nampak cikgu. Okey, kita just tengok dan kita kata perbincangan kita ni tidaklah terlalu heavy, tidaklah terlalu berat, kan? Sekadar je lah, sekadar. At least kita tak tinggal langsung lah fizik. Boleh? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kalau tak ada soalan, saya guna simpulkan apa yang kita dah belajar hari ni. Sebelum cikgu lupa, esok cikgu akan ada lagi. Esok hari apa? Esok hari apa? Khamis. Esok kita ada lagi. Esok kalau boleh bagi tahu kawan, sebab esok tentang electromagnetic induction. Kan? Yang itu lebih struggle sikit lah. Jadi kalau boleh masuk, supaya cikgu boleh terang tu step by step. Kalau masuk lewat, nanti nak terang step by step, awak dah terlepas step yang awal tu lah. Rajah motor elektrik memang kena lukis macam tu ke? Betul, macam ni lah. Rajah skematik dia macam ni. Macam ni. KYSMF. Rajah dia memang kena lukis macam ni. Ada magnet, ada gegelung, ada commutator, ada carbon brush, berus karbon, dan ada litar dekat luar, sumber kuasa dia. Kalau off litar ni, dia tak pusing lah. Dia tak pusing sebab tak ada arus, tak ada saling tindakan. Boleh. Okey, apa yang kita dah belajar hari ni, saya simpulkan. Yang pertama, awal tadi kita ulang balik tentang wujudnya daya. Tu penting, kan? Wujudnya daya apabila ada arus mengalir dalam satu konduktor yang ada dalam medan magnet. Boleh? Wujudnya daya. Nak ceritanya adanya daya. Bila ada arus mengalir. Kalau tak ada arus, tak ada daya. Kenapa ada daya tu? Kerana arus yang mengalir tadi menyebabkan di sekitar dia wujud satu magnetic field, satu medan magnet. Medan magnet yang wujud itu akan saling tindakan, akan bertindak balas, akan berinteraksi. Dengan siapa? Dengan medan magnet yang ada kat luar. Kan dia ada berada dalam medan magnet.
So medan magnet yang ada kat luar tu akan berinteraksi dengan medan magnet dia, menyebabkan ada daya. Itu penting. Boleh menyebabkan ada daya. Okey, so daripada situ kita dapati bila dia ada daya, kita dapati daya ni penting. Maka kita pun buat satu coil, gelungkan dia banyak-banyak, letak kat tengah-tengah medan magnet. Bila kita on current, kat sini nanti akan ada daya. Daya ditolak ke atas. Boleh, daya tolak ke atas, tolak ke bawah. Tengok menggunakan petua ataupun peraturan tangan kiri frame. So, belah sini akan tolak ke atas, belah sini akan tolak ke bawah. Sini pun tolak ke atas, tolak ke bawah, menyebabkan dia pusing. Dan wujudnya motor elektrik yang banyak kita guna sekarang. Boleh. Yang kedua, kita belajar macam mana operasi ataupun macam mana motor elektrik itu berpusing dulu. Dua. Yang ketiga, kita belajar juga macam mana faktor yang mempengaruhi kekuatan pusingan dia. Iaitu ada 3 faktor. Sebab dia pusing ni kerana ada arus. So, banyak arus, banyaklah dia pusing. Ataupun kuatlah dia pusing. Dia pusing ni sebab ada magnet kat luar. Kuat medan magnet, banyak medan magnet, banyaklah dia pusing. Dia pusing ni sebab ada arus. Kalau kita putar banyak atau bergelung banyak, maka banyak. So, ada 3 sebab ataupun 3 faktor yang menyebabkan ataupun yang mempengaruhi kekuatan pusingan. Ataupun dia boleh kata kekuatan daya yang terasa. Boleh? Okey, dan last sekali ialah cuti join. Cuti. Yang last sekali ialah, dia kata kenapa cikgu baca nama? Sebab 9 orang yang ada, cikgu boleh baca. Kalau 1,900 tak larat nak baca. Boleh. Penting jugalah sikitnya orang. Okey, yang ketiga yang kita belajar tentang struktur motor elektrik arus terus ni. Ada commutator, fungsi commutator dan berus kapal. Boleh. Sampai situ dulu. Semoga kita ada manfaat hari ni, insya-Allah. Tak banyak pun, sikit pun dah syukur, alhamdulillah. Kita akan jumpa lagi esok tepat pukul 3 petang sampai 4 petang di channel yang sama, di saluran yang sama, FB Live Pusat Tuition Faizah Jaya Nilai, Insta Live dekat azam.masan. Kalau dah terlepas live ni, boleh pergi pada YouTube channel Fokus Fizik Channel. Kat situ cikgu upload YouTube channel, upload video ini. Yang seterusnya boleh juga dapati soalan-soalan. Cikgu cuba masukkan dalam Google Classroom. Ini dia punya kelas kod dia, UTUY3VK. Itu kelas kod dia. Boleh masuk kat situ untuk dapatkan soalan dan cuba jawab. Tidak wajib, tapi siapa usaha dia akan dapat lebih. Sehingga itu, wabillahi taufik wal hidayah. Esok tajuk apa cikgu? Esok tajuk 3.3. 3.3. Apa tajuk 3.3 ya? Electromagnetic induction ataupun 3.3 aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet. Okey, sampai itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.